untuk memastikan bahawa pentadbiran negara akan dapat diuruskan dengan baik pada masa depan. InsyaAllah tuan-tuan puan sekalian, di Negeri Sembilan, saya dan rakan-rakan dalam pentadbiran akan sentiasa memberikan segala keutamaan untuk memastikan bahawa kepentingan menerima ilmu dan juga kepentingan pelajaran ini diberikan keutamaan di dalam agenda, walaupun kita sedang memburu dan juga sedang untuk membangunkan Negeri Sembilan dengan lebih cepat lagi. Agenda pelajaran adalah merupakan agenda yang sama penting untuk kita membangunkan Negeri Sembilan, dan juga adalah menjadi dasar kita untuk memastikan supaya Negeri Sembilan dijadikan sebagai lembah ilmu. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan sekalian, kalau dilihat mulai daripada jajaran daripada Mantin sampai ke Port Dickson, telah kita kenal pasti sebagai lembah ilmu, dan juga Negeri Sembilan akan kita jadikan sebagai negeri yang menjadi lembah ilmu kepada negara kita Malaysia. Banyak IPTA, banyak IPTS yang telah pun diberikan kelulusan dan akan didirikan dan akan didirikan di Negeri Sembilan. Daripada Mantin, daripada Nilai dan kawasan sekitar kawasan tuan-tuan, sampailah ke MSTEC, sampailah Bandar Baru Senayan, dan sampailah nanti sampai ke Port Dickson. Ia merupakan satu kawasan jajaran yang telah kita kenal pasti untuk kita jadikan sebagai jajaran lembah ilmu di Negeri Sembilan. InsyaAllah tuan-tuan dan sekalian, pembukaan kawasan-kawasan baru, terutamanya di kawasan yang berhampiran dengan tuan-tuan dan puan sekalian ini, akan menjadikan Negeri Sembilan sebagai sebuah negeri yang membangun dengan pesat, dan kita akan mahu melihat supaya pembangunan ini dibangunkan dengan cara seimbang sekali, tanpa kita mengorbankan alam sekitar dan juga isu-isu yang berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat. Tuan-tuan puan sekalian, di sekitar kawasan tuan-tuan ini, puan-puan sekalian, kita akan lihat nanti bahawa pembangunan akan dibangunkan dengan pesat. Bahkan di dalam rancangan Misa ke-10, Negeri Sembilan telah diberikan tanggungjawab. Negeri Sembilan telah pun diberikan tugas berat untuk sama-sama memastikan supaya pembangunan dapat dijalankan dengan terbaik mungkin. Seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan rancangan Misa ke-10 tempoh hari di dalam Parlimen, bahawa sekarang kerajaan mahu memulangkan semula. Kerajaan nak melihat supaya enjin pembangunan ataupun jentera yang membangunkan negara mulai daripada tahun depan akan dipulangkan dan diberi semula kepada pihak swasta, dan bukannya diberi tanggungjawab ataupun di atas bahu kerajaan semata-mata. Kalau dulu pada pertengahan tahun 90-an, pembangunan adalah banyak dilakukan oleh pihak swasta, tetapi apabila kita menghadapi krisis tahun 1997, 1998, kerajaan terpaksa mengambil alih agenda pembangunan daripada pihak swasta, kerana pada masa tersebut pihak swasta mengalami banyak kesulitan dan krisis ekonomi yang melanda bukan sahaja negara kita tetapi seluruh Asia pada masa tersebut. Dan daripada hari itulah, daripada tarikh itulah, pembangunan telah terpikul di atas tanggungjawab dan bahu kerajaan sehingga sekarang. Ia merupakan satu perkara yang tidak baik, tuan-tuan puan sekalian. Kerana kalau kerajaan terus menerus memikul tanggungjawab untuk membangunkan negara dan pihak swasta cuma memandang daripada jauh, ini kalau dilakukan dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan kita menghadapi masalah kewangan. Kita tidak mahu melihat kerajaan terpaksa menanggung beban untuk membangunkan di tempat-tempat ataupun membangunkan pembangunan kerana ia mesti diambil semula oleh pihak-pihak swasta. Oleh sebab itu, kerajaan telah pun memutuskan supaya pembangunan diberikan semula tanggungjawabnya kepada pihak swasta, dengan kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan bertanggungjawab sebagai pemudah cara yang akan memberikan kerjasama, yang akan memberikan segala kemudahan-kemudahan untuk memudahkan pihak swasta mengambil tanggungjawab sebagai
engine of growth di negara kita ini. Kerana dengan itu sahaja nanti kita akan dapat melihat bahawa kerajaan akan menjadi lebih efisien, kewangan kerajaan akan dapat diuruskan dengan baik, dan kita akan dapat, yang penting sekali ialah mengurangkan defisit negara yang begitu besar sehingga mencecah 7% kerana kita terpaksa mengadakan package ataupun kita terpaksa mengadakan package keuangan semasa kita menghadapi masalah krisis ekonomi pada tahun 2008 dan tahun 2009. Oleh sebab itu, tuan-tuan puan sekalian, kepada pegawai-pegawai kerajaan dan kepada seluruh jabatan-jabatan kerajaan, mari kita sama-sama menjadi pemudah cara. Sekecil-kecil jabatan ataupun sehujung jari, iaitu JKKK, saya mahu melihat dan saya minta supaya mari kita mengambil tanggungjawab sebagai kaki tangan jentera pentadbiran yang boleh menjadi pemudah cara untuk kita memastikan supaya pembangunan dapat dijalankan, pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih lancar lagi, dan untuk kita melihat supaya negeri kita, Negeri Sembilan ini dapat dimajukan dengan secepat mungkin. Saya boleh mengatakan, tuan-tuan dan puan sekalian, bahawa kawasan sekitar tuan-tuan ini akan membangun dengan cepat disebabkan oleh sistem jalan raya yang baik yang telah diwujudkan, lekas telah pun siap. Saya akan pasti bahawa kawasan Nilai, kawasan Mantin dan kawasan-kawasan seperti di Pajang akan membangun dengan baik, dan kawasan di sebelah selatan di Nilai ini akan menjadi satu kawasan pembangunan yang amat pesat sekali. Dan salah satu daripada high impact projek yang berimpak besar yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan Rancangan Risau 10 di Parlimen Tempoh Hari adalah salah satunya di kawasan kita, iaitu pembangunan seluas 9,000 ekar di kawasan Nilai ini dan juga seluas 11,000 ekar di kawasan Tanah Merah di Port Dickson akan dibangunkan oleh satu syarikat GLC, kerana ia akan menjadikan sebagai satu impak besar untuk memastikan supaya pembangunan dapat dijana dengan baik sekali. Dan di kawasan sekitar ini, tuan-tuan puan sekalian, tuan-tuan akan melihat satu pembangunan yang akan pesat dalam jangka masa 5 tahun lagi. Bandar Baru Senayan akan membangun dengan pesat, Bandar M-Stek sedang dibangunkan dengan terbaik mungkin, dan di kawasan-kawasan sekitar seperti di Bandar Spring Hill dan kawasan-kawasan di kawasan Tanah Merah, Sepang dan Lukut akan turut membangun, dan pembangunan ini akan dapat kita lihat dengan cara yang terbaik mungkin. Tuan-tuan, saya menasihatkan di kawasan Nilai, di kawasan Batang Benar, di kawasan Gepok, di kawasan sekitar di Labu ini, tuan-tuan berhati-hatilah, kerana saya selalu cakap, janganlah kita sewenang-wenangnya dapat dibujuk oleh orang yang nak membeli tanah-tanah kita, kerana tanah-tanah di sini akan menjadi satu kawasan yang amat berharga lagi pada masa 3 ke 5 tahun yang akan datang. Jadi janganlah tuan-tuan termakan pujuk, janganlah tuan-tuan cepat kelabu mata didatangi oleh broker-broker yang nak membeli tanah, kerana saya lihat tuan-tuan peningkatan harga tanah di kawasan Negeri Sembilan Barat ini, di Negeri Sembilan ini, iaitu di Seremban dan juga di kawasan Port Dickson, harga tanah telah mula meningkat, dan ramai orang yang akan datang ke kawasan kita, terutamanya pemaju-pemaju yang ingin mengambil kesempatan semasa harga tanah di kawasan kita masih lagi rendah kalau nak dibandingkan dengan kawasan-kawasan di Lembah Kelang yang besar. Saya dan